Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini 21 Mac 2022 kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Mu'min atau suratul Ghafir. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min, iaitu surah yang ke-40 daripada 114 surah. Pelajar-pelajar kita kena ingat, kita ada surah dalam Quran yang ada berapa? 114. Ini yang ke-40. Ini adalah yang ke-40. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang peringatan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa golongan yang suka membantah, yang duk berdebat, mengingkari ayat-ayat Allah, iaitulah puak-puak kafir. Maka kamu sebagai orang beriman jangan mudah terpedaya dengan kekayaan, kekuasaan yang dimiliki oleh orang kafir. Sebab apa? Allah Ta'ala beri sekejap je kepada dia, kemudian mereka akan dibinasakan. Kalau dunianya sihat, di akhirat esok mereka akan apa? Mereka akan kecundang, mereka akan diazab. Tidak ada lagi dunia mereka, syurga mereka hanyalah di atas dunia yang fana, yang sementara ini sahaja. Baik para jemaah sekalian, kita mulakan dengan baca ayat. Ayat yang kita akan baca pada kali ini iaitu ayat yang keempat, 5 dan 6. 3 ayat. 3 ayat ini kita akan baca dan kita akan huraikan insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1020. Mana-mana edisi lain cari nombor ayat. Ayat 4 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Ayat 4 sampai 6. Kita pergi kepada tafsir ayat.
ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang kafir. Hak duk tingkar ayat Allah ni siapa? Puak-puak kafir. Orang beriman tidak, bukan macam tu perangai dia. Tengok munasabatul ayat, susunan ayat Quran ini. Lamma qarrara Allah Ta'ala, dalam ayat yang awal, tanzilul kitab minallahil azizil alim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan, tegaskan bahawa Al-Quran ini turun, kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia diturun secara berperingkat-peringkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kitab itu diturunkan liyuhtada bihi fiddin, supaya manusia semua ikut petunjuk, ikut arahan, ikut panduan yang terdapat dalamnya. Itu asal tujuan diturunkan kitab. Jadi manusia ni terbagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama yang menerima Al-Quran, beramal dengannya, ikut garis panduannya, iaitulah kategori yang selamat. Kemudian dalam ayat yang kita baca hari ini, Allah Ta'ala sebut ahwal, keadaan golongan yang menentang Al-Quran. Yang menentang, yang berlawan, yang duk berdebat, menolak hujah-hujah Quran dengan otak dia, dengan nafsu. Dia tak boleh hujah dengan ilmu, memang tak ada ilmu. Nak lawan Al-Quran memang tidak ada ilmu. Yang adanya nafsu, yang adanya kerah kepala. Itu je. Maka Allah sebut kepada kita kumpulan yang tersebut. Tuhan kata apa? Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Ay ma yujadilu bil batili fi ayatillah. Tidak ada orang yang membantah, orang yang lawan, orang yang engkar, orang yang menolak ayat-ayat Allah Ta'ala dengan kebatilan, kecuali puak-puak kafir yang menolaknya. Wa yat'anun, mereka mencela, mencerca, condemn. Dia kata bukan Quran ni, ini kata-kata syair, ini kata-kata macam-macam dia punya tuduhan. Yang pentingnya dia tak mau orang terima. Jadi maka kata ini rekaan Muhammad lah, ini macam-macam inilah. Yaqsiduna idhadal haqq. Tujuannya mereka nak menolak kebenaran. Wa itfa nurillah, dan mereka nak memadamkan cahaya yang Allah Ta'ala turunkan untuk makhluknya ini, untuk hamba-hambanya ini. Itu ayat ini sebagaimana tafsir, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Tanda surah Al-Kahfi ayat 56. Allah kata, wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Orang-orang kafir berbantah-bantah dengan kekufuran, dengan benda batil, tujuannya nak mengingkari, nak memadamkan dengan bantahan itu kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lena tidur tuan-tuan. Puak-puak kafir ni bila Tuhan sebut macam ni, bermakna daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat ada je kumpulan yang nak memadamkan cahaya keimanan, cahaya petunjuk, hidayah yang telah dibawa oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Usaha tu kuat.
Hari ni pula macam-macam. Dia tak masuk, ada kalanya dia tak masuk secara direct, tapi dia masuk melalui lorong-lorong yang lain. Lorong-lorong lain yang nak memusnahkan Islam itu dari dalam. Dia masuk melalui kumpulan-kumpulan batiniah, kumpulan yang mendakwa zahirnya lain, batinnya lain. Kan? Dia kata yang zahir ni puak-puak kita ya, puak-puak hak duduk mengaji sikit-sikit tu. Puak dia ni, puak batin ni tak payah semaya, tak payah apa dah. Jadi macam-macam dia punya kepahaman nak merusakkan Islam dari dalam. Hak kafir betul senang. Kita tahu dia kafir sungguh. Kita pun, orang pun tak percaya dengan dia. Dia pun tak mari ke surau masjid kita. Tapi yang nak merusakkan dari dalam ni bahaya. Sekarang ni pula cubaan orang kafir nak merusakkan kita dengan cara melaga-lagakan sama-sama kita. Laga-laga sama-sama kita. Habislah cerita. Buat seminar, buat istimak, buat perhimpunan, tujuannya nak hentam kita sendiri. Puak-puak kafir relax ya, tak pernah dihentam, tak pernah diseminar, tak pernah ditanya khabar. Baik, hati-hatilah kita dengan perangkap-perangkap kufar. Mereka duduk merancang di sana sini untuk memporak-perandakan kesatuan ummah. Kalau kita nak bersatu di atas nama Islam pun susah, nak bersatu di atas nama tauhid pun payah. Yang pentingnya kita berkelahi. Itu je yang mereka suka. Baik. Maknanya orang yang membantah kebenaran itu siapa? Orang yang menolak wahyu Allah Azza wa Jalla, puak kafir. Kemudian orang-orang yang diasok oleh puak kafir untuk melaga-lagakan mereka supaya hilang kesatuan ummah. Mari kita sambung ayat. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Oleh itu, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Orang Islam terkepung, terkurung, macam-macam peraturan dibuat, tapi puak kafir bebas sana sini. Maka ayat ini dalam ulama tafsir kata fala yakhda'ka, jangan menipu, tertipu kamu, terpedaya kamu, terkesan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tasarruful kuffar fil ardi, dengan kita nampak kejayaan, nampak kehebatan, nampak tu nampak ni, ai hebat puak kafir ni, bisa puak dia ni, bisa lah atas dunia ni, tak kata apa bisa. Allahu akbar, kita rasa ya bisanya. Wa taradduduhum fiha, mereka pergi sana sini, ada rangkaian perniagaan peringkat internasional. Oh, hebat lah, kafir ni hebat, dia punya cawangan seluruh dunia, ada beribu cawangan dia punya kedai, dia punya rangkaian dia panggil. Wa tamattu'uhum fid dunya, sedang mereka juga happy hidup atas dunia ni, makan je. Kedai makan buat dia tu macam-macam jenis, nyebeda belaka dah. Benda tak ada halal haram, logo halal tak ada bagi dia, logo haram pun tak ada, semua halal belaka. Kecuali makan makanan yang beracun, itu tak masalah. Kalau zakat memabukkan biasa, mabuk boleh, racun tak boleh sebab mati. Maknanya mu jangan terpedaya dengan dia. Salimina ma'a kufrihim billah, mereka tenang hidup, happy, sedangkan mereka kafir. Fatazunna bihim zannan hasanan, jadi bila kita macam ni, kita pun sangka buruk lah. Ingatkan mereka dah betul, mereka hebat, mereka benar. Jangan main-main. Allah Ta'ala tak ambil tindakan pun kepada mereka. Allah Ta'ala tahu hal mereka, maka diberi tempoh.
fayumhiluhum wa yastadrijuhum bin ni'am hatta yuhlikahum. Allah Ta'ala beri kemewahan kepada mereka dengan nikmat-nikmat kesenangan teknologi yang ada sehinggalah mereka dibinasakan akhirnya, wal iyazubillah. Kita hari ini para jemaah sekalian, kalau kita nak bandingkan keadaan sebahagian umat Islam dengan keadaan orang kafir, nampak jauh jarak. Orang kafir lebih ke depan. Ana dalam dunia yang kita dengar yang pelik, negara yang pelik, Jepun pelik. Tapi bila kita pergi, tidaklah sepelik, seajaib yang kita dengar. Betul lah, ada disiplinnya, ada peraturannya, ada macam-macam ada. Tapi bila kita dengar di sebalik tabir, sahabat kita pendakwah sana kata jangan terpedaya. Kita pergi, apa ni, dia punya bahan-bahan dia mahal, rumah-rumah dia kecil, nak beli kereta kena ukur, rumah macam rumah kotak gini, rumah macam ni, sini ada lubang untuk parking kereta. Jadi nak pergi beli kereta tu kena beli ukur lubang tu berapa saiz. Main-main. Kita pak sini nak tak ada kereta nak parking ya, tanah luas, alhamdulillah. Saya diberi taklimat, dia orang nak mati payah, kena ada berapa yen, berapa duit kena ada, barulah boleh mati. Sebab pengurusan jenazah dia payah. Alhamdulillah. Semalam mana pergi ke sahabat-sahabat kita, ajak tengok susunan kubur yang dia buat. Kita namakan kuburan Daru Qaumin Mu'minin. Dar Qaumin Mu'minin. Sebab Nabi sebut bila nak pergi ziarah kubur, Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Jadi kita kata dar qaumin mu'minin. Menarik itu. Maknanya negeri orang mukmin, kubur tu. Sebab tu nama dia perkuburan orang Islam. Jadi susunan itu comel, dan alhamdulillah pengurusan jenazah mereka percuma belaka. Cuma keluarga kena beli, dia panggil sonduk ni, apa dia, kotak masuk mayat. Sebab tanah pasir dia tak boleh buat lahat. Kereta jenazah free, mandi, sudah cukup dia punya pengurusan. Yang kita sedih pula dengar, ada juga di kalangan orang Islam sampai atas bil, mati kena bayar 4,500. Yang mahalnya apa dia? Majlis makan-makan selepas daripada kematian. Benda tak ada dalam sunnah Nabi ajar kepada kita, kita buat susah. Tapi kalau kita buat benda yang tak susah, yang ada dalam sunnah, kita akan senang. Marilah kita hidupkan sunnah, kita hapuskan amalan-amalan yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi terpedaya kita dengan orang-orang barat, orang tua orang ni, kita jangan tengok dengan kacamata zahir saja, tengok di sebalik tabir apa yang ada. Barulah kita orang Islam ni akan berbangga dengan Islam yang kita ada, sebab kita tahu Islam ini datangnya daripada Allah. Dalam ayat lepas Allah kata apa? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah yang gagah perkasa, Allah yang maha mengetahui, dia yang turun Quran, Allah yang menyusun dustur ini kepada hamba-hamba dia. Kita yakin dan percaya bahawa apa yang disusun oleh Allah itulah yang terbaik. Jangan terpedaya dengan puak kafir, dengan puak barat. Jangan terpedaya. Baik. Dalam ayat yang sama, tanda tuan-tuan, Suratu Ali Imran ayat 196 197, Allah kata apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Lebih kurang ayat kita ni, beza sikit. Janganlah kamu terpedaya dengan kemajuan yang didapat dicapai oleh puak kafir. Pergi sana sini hebat. Allah kata apa? Mata'un qalil. Apa yang mereka dapat tu sedikit je.
thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka Jahannam wa bi'sal mihad, sejahat-jahat tempat kembali, tempat tinggal, iaitulah neraka Jahannam. Jangan terpedaya. Oh, tak boleh ke kita tengok teknologi? Boleh, kenapa tak boleh? Teknologi dia kita boleh ambil. Yang anak suka semalam, dia orang ni gali kubur tak pakai cangkul dah. Dia panggil baby macam kes. Hok kecil tu orang panggil apa? Excavator. Kecil. Boleh pergi mari-mari ambil ni letak atas van, contohnya orang mati di kubur lain. Kita bawa alat ni pergi gali situ. Oh, sekejap dia tu. Kata bila bermulanya episod gali yang kakak ni. Dia kata zaman Covid baru ni susah. Ramai orang mati kena Covid, mati apa jadi kita pun sebab dia orang ni pergi tolong sana sini, bukan fokus satu kubur saja, maka alat tu digunakan. Alhamdulillah teknologi dipakai, tapi jangan terpedaya dengan kemajuan yang mereka ada yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita boleh guna kemajuan. Sebagaimana dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Benda baik itu barang orang mukmin yang tercicir. Di mana kita jumpa kita ambil. Tapi ambil yang teknologi yang baik, jangan ambil yang salah guna teknologi untuk syirik pada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang kelima. Kazzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim. Sebelum mereka. Sebelum siapa? Sebelum Quraisy ni. Allah nak cerita bahawa jidalul kufar, puak-puak kafir ni berbantah, berlawan, berdebat dengan nabi-nabi mereka ni, bukan hanya dengan nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada sebelum mereka. Siapa dia? Qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim, dan puak-puak yang bergabung sesudah Nabi Nuh itu. Maknanya puak kafir ni daripada umat terdahulu, apa yang ditimpa ke atas mereka daripada kemurkaan Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Supaya puak-puak kafir yang ada di zaman Nabi insaf, sedar, khabar, beringat, jangan buat itu. Yang kafir zaman kita ini pun sama juga. Ingat, kalau lawan Al-Quran, kamu akan binasa. Tak binasa sekarang, selepas pada ni. Paling jauh dia boleh pergi sampai mati. Itu je. Lepas pada mati kita jumpa di sana. Maka Allah Ta'ala sebut kazzabatil umamul madiyah. Umat-umat sebelum Quraisy telah mendustakan rasul-rasul mereka, bermula daripada kaum Nuh dan kumpulan-kumpulan yang datang selepas daripada Nuh. Tahazzabu wattafaqu ala ibtalil haqq. Mereka berkumpul, bersatu untuk membatalkan yang benar, wa nasril batil, membela kebatilan, seperti kaum Ad, Samud, Lut, Syuaib, ashab Madian, kaum Fir'aun, dan boleh senarai panjanglah sampai kepada mendiang Abu Jahal dengan geng-geng dia, dan sampailah kepada kafir-kafir di zaman kita ini pun sama. Jadi kata di para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa Nuh rasul yang pertama selepas Adam. Kalau kata ada lagi orang kata nabi lain belum Nuh, tak. Sebab Nuh baru mari nabi lain. Ahzab selepas daripada Nuh, mari daripada hasil daripada yang hidup dalam bahtera Nabi Nuh. Mereka membiak kafir pula dah. Na'udzubillah. Ulang balik episod lama. Tengok apa perangai puak kafir. Wa hammat
kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuh. Dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap rasul mereka untuk menawannya dan membinasakannya. Semua nabi-nabi telah menghadapi cabaran yang besar. Cabaran yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah 10 tahun. Kemudian mati Abu Talib, pak cik dia. Kemudian wafat pula Sayyidah Khadijah, isteri dia yang membela, yang memberi semangat dalam rumah. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Isra dan Mi'raj. Kemudian selepas daripada itu penentangan semakin kuat, sehinggalah berlaku satu sidang khas di Parlimen Quraisy. Sidang apa? Parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Allah gambarkan apa yang berlaku kepada Quraisy. Tanda ni pelajar dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 30. Allah gambarkan kepada kita keadaan mereka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Puak-puak kafir buat perancangan jahat di dalam Nadwah, Darun Nadwah di Parlimen Quraisy. Mereka kata apa? Liyusbituk, mereka nak tangkap Nabi. Au yaqtuluk, ataupun mereka nak bunuh Nabi. Au yukhrijuk, atau mereka nak halau Nabi keluar dari Mekah. Allah kata apa? Wa yamkurun, mereka buat perancangan jahat. Wa yamkurullah, Allah Ta'ala ada perancangan menggagalkan perancangan jahat mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang buat perancangan untuk membela nabinya dan umat hamba-hambanya yang beriman. Nabi, Parlimen Quraisy putus. Muhammad sama ada kita bunuh dia, tangkap dia penjara, atau halal dia keluar. Maka ketika itulah Nabi SAW telah diberi izin oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan bumi Mekah yang penduduknya sudah tidak ada kebaikan lagi, sebab mereka menolak kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Tengok dalam ayat. Wajadalu bil batilu liyudhidu bihil haqq. Dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap Rasul mereka untuk menawalnya dan membinasakannya, dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Dia bantah. Fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Sebab itu kata Allah, aku binasakan mereka, maka lihatlah bagaimana kesan azabku. Allah kata aku ambil tindakan, macam-macam tindakan yang Tuhan ambil. Pelajar-pelajar, tanda surah Al-Ankabut ayat 40. Ini gambaran kebinasaan puak-puak kafir. Tuhan kata apa? Fakullan akhadna bidzambih. Semua kaum yang kafir kita ambil tindakan dengan sebab dosa mereka. Ambil tindakan dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada kaum yang dibinasakan dengan datangnya hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Ada orang yang mati dengan tempikan suara, letusan suara yang kuat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang mati dengan sebab ditenggelam oleh bumi dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada yang mati dengan sebab kami tenggelamkan dalam air. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun.
Allah kata aku tak zalim, kamu sendiri yang zalim. Ayat ini surah Al-Ankabut ayat 40. Baiklah. Ayat ini tafsir pada ayat 5 surah yang kita baca ini. Kita pergi kepada ayat yang terakhir untuk siri ini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah juga tetapnya hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir. Tetap. Kerana sesungguhnya mereka ialah ahli neraka. Penduduk tetap neraka buat kafir ni. Tak keluar-keluar dah. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala kata, wa kama wajabal azab, sebagaimana azab itu tetap dikenakan ke atas umat yang terdahulu, demikian juga azab itu akan ditimpakan kepada semua kafir-kafir di atas dunia ini, dan di akhirat esok mereka kekal dalam neraka, wal iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Yunus. Surah Yunus ayat 96 97. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kafir, mereka tak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, kalau datang banyak mana ayat, banyak mana tanda pun, mereka tak beriman hatta yarawul azabal alim, sehinggalah mereka nak mati barulah baru nak ikut Nabi. Apa nak buat? Masa sudah tamat. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid dari sudut tarbiyahnya, dari sudut ilmiah. Yang pertama, Allah sebut ma yujadilu fi ayatillah illa alladzina kafaru. Tidak berlawan, tidak berdebat, tidak membantah ayat-ayat Allah Ta'ala ini kecuali puak-puak kafir. Maka kata di ulama tadabbur, ayat ini mengajar kepada kita bahawa al-jidalu fil batili mazmum. Orang yang berbantah-bantah dalam kebatilan itu satu perbuatan yang cukup dicela. Yang dicela oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah kata di para ulama Islam, wa kullu man 'arada al-Quran wa jadala. Mana-mana orang yang bantah Al-Quran, menolak hujah-hujah Quran dengan akal dia, dengan pandangan dia semata-mata, maka kumpulan ini juga termasuk di kalangan orang yang berbantah dengan batil untuk menolak hujah Al-Quran. Dia kata kita utamakan kalamullah, tapi oleh kerana kalamullah tu tidak dipahami kecuali dengan akal kita, maka mereka ini termasuk juga di kalangan orang yang dicela oleh syarak sebab mendahului akal daripada naqli. Akal dulu sebelum daripada apa yang mereka boleh faham daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata apa? Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Buat kafir, mu jangan terpedaya, jangan terkesan dengan kemewahan, dengan kecanggihan, dengan kebolehan yang ada pada orang kafir. Jangan. Jadi di ayat ini tulis mengajar kepada kita supaya jangan kita terpedaya dengan kebolehan teknologi yang ada pada orang kafir, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala sayang kepada kumpulan ini, sebab tu dia beri mereka hebat, negara mereka aman, ekonomi mereka kukuh, dia punya teknologi dia tinggi, semua tinggi. Tapi apa boleh buat? Mereka boleh buat pakaian-pakaian yang tebal-tebal, pakaian-pakaian kalih peluru, pakaian-pakaian yang begitu hebat, tapi tuan dia sendiri telanjang. Pakai seluar sendo, ya Kelantan kata. Seluar sendo ni, apa dia panggil? Seluar dalam je pakai. Duk berjemur tepi laut. Mana ada kan? Buat baju ni untuk peperangan,
buat baju yang tebal-tebal sampai kalih peluru, tapi dia sendiri telanjang lebih kurangnya dengan buaya di tepi kolam. Apa hebat? Di mana nilai kemanusiaan kalau kita tidak balik kepada apa? Tak balik kepada wahyu didikan daripada Allah Azza wa Jalla. Mu jangan terpercaya dengan kelangihan. Dia buat apa? Cari harta kaya suku sembah. Nah, kata orang, tapi harta tidak dapat digunakan dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Maka di sini kata di para ulama, mu jangan sangka teknologi yang mereka miliki itu menyatakan Allah sayang pada mereka. La, bukan tanda sayang. Atau kita kata mereka dalam keadaan benar. Sebab itu Tuhan bagi. Lihat. Maka yang wajib ke atas seorang hamba ayyatabiran nas bil haqqi. Kita nak ukur orang betul salah tu, kita kena tengok kebenaran yang dia bawa. Kalau dia bawa benda benar, kan, kita tengok mengikut nilai kacamata syarak. Nilai kacamata syarak, jangan ikut nilai kacamata kita yang terpengaruh dengan dunia, jangan. Sebab itulah kata wa yazinu bisyar'in nas wala yazinul haqqa bin nas. Kita nak nilai manusia ni dengan syarak, bukan nilai syarak tu dengan manusia. Oleh kerana mereka lebih ramai, maka ajaran mereka yang betul lah. Sebab itulah kata di para pengkaji ahli-ahli psikologi, dia kata kalau nak ikut orang ramai, nak saya gembala kambing, kena ikut kambing sebab kambing itu ramai. Maka kita orang Islam jangan mudah terpercaya, mudah koyok dengan teknologi yang ada pada kafir. Kita guna teknologi, jangan kata tak diguna. Itu salah faham pula. Jadi mereka puak kafir ni berjalan sana sini atas dunia ini, Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka sekejap. Janganlah kita rasa mereka dah hebat. Tak payah. Yang ketiga, Allah sebut di sini wal ahzabu min ba'dihim, telah mendustakan sebelum pada mereka kaum Nuh, wal ahzab, dan kumpulan-kumpulan kafir yang bersatu selepas daripada Nuh. Ayat ini menunjukkan kepada kumpulan yang kafir itu selepas Nabi Nuh. Karena itu dalam hadis Nabi katakan Nuh hadis syafaat yang panjang. Bila kita jumpa dengan tok kita Adam, ya Adam isfa' lana. Adam, tolonglah kami Adam. Kita dah berlarak di mahsyar ini sudah lama. Adam kata izhab ila Nuh, pergi jumpa Nuh. Karena dia rasul yang pertama. Mana lepas daripada Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh. Jadi kalau ada orang menyangka bahawa Nabi Idris sebelum Nuh, khata, salah. Sebagaimana kata dalam kitab kita ini, kalau dia kata masa tu setengah kitab ni, setengah poster ditulis Adam Idris Nuh. La. Adam Nuh patut mari Idris. Mana selepas daripada Nuh baru nak mari nabi lain. Wallahu alam. Yang keempat, wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu. Setiap umat penentang nabi, mereka telah bercita-cita, berangan-angan besar untuk binasakan nabi mereka. Semua benda. Ada yang nak bunuh, ada yang nak tangkap, ada yang nak penjara, ada yang kena maki, macam-macam. Kata orang silahul laim bazi'ul lisan. Senjata orang jahat, lidah dia yang tak betul. Kalau tengok orang, tak kiralah pendakwah ke, pendakyah ke, buat perhimpunan besar-besar duk maki orang, kutuk orang, kata orang, maka itu tanda dia silahul laim, senjata orang-orang yang jahat, iaitulah lisan, lidah dia yang jahat. Kita pendakwah tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutuk-ngutuk, ngeji-ngeji orang, tidak ada. Jangan duk main silahul laim. Karena orang yang mantap akan berhujah, orang yang tak mantap akan mengata orang macam-macam. Jadi sekarang ni kita tengok ada setengah orang ni duk keluar video, keluar TikTok, keluar apa, kerja dia duk maki orang je. Kerja dia duduk ngata orang, duduk menyesakkan orang, duduk macam-macam. Orang ni kita kata tinggalkan TikTok itu, kita mari kerja kita bagaimana nak baiki hati. Jangan ambil puak-puak silahul laim bazi'ul lisan. Allahu Akbar. Jadi buat kafir dah mula dah, kan? Tengok dah apa yang kafir kata kepada Musa, la aj'alannaka minal masjudin. Firaun kata, Musa, kalau kamu tak berhenti, aku penjara kamu.
Abu Ibrahim Azar, dia kata apa kat Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Ibrahim, kalau mu tak berhenti, aku akan rejam kamu. Surah Maryam. Maka itulah dia panggil puak-puak kafir ni untuk bantah dengan kerah king, kata orang. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Demikianlah tetapnya hukuman Allah terhadap orang-orang kafir. Jadi di sini isbatu takdir. Kita nak mengisbatkan takdir Allah Azza wa Jalla untuk menentukan segala perkara. Segala perkara. Timbul soalan. Kalau benda ni Tuhan dah takdir, orang ni mati beriman, orang ni mati kafir, habis buat apa orang ayah Rasul? Tak payah Rasul-Rasul, orang tu dah dalam takdir, sudah ada. Sedap juga dia. Maka jawab dia, Allah Ta'ala dah beri. Tulis jawapan. Oleh kerana Allah Ta'ala sudah beri akal pemikiran kepada manusia, kepada setiap hamba Allah Ta'ala ni ada akal, ada otak, ada pemikiran, maka Allah suruh kita berfikir apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu benar. Jadi kalau melawan juga, bermakna kamu kerah kepala, kamu tak dengar kata, kamu terimalah balasannya nanti. Maka ayat ini, wa kadzalika haqqat ini, sebagaimana menyatakan bahawa inayatullah, Allah Ta'ala jaga Rasul-Rasulnya, kan? Kerana itu Tuhan kata kalimatu rabbik, kalimah Tuhanmu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akhir ayat Tuhan kata apa? Alladzina kafaru annahum ashabun nar. Dia panggil tuan neraka. Apa makna tuan neraka? Orang kekal dalam neraka. Kita ni kalau kata ini tuan rumah, maknanya orang duduk sekekal sini. Siapa ni? Tetamu mari rumah, dia akan balik. Jadi ayat ini Tuhan kata annahum ashabun nar, puak kafir tuan neraka. Duduk situ sama-sama. Duduk situ sentiasa, tak akan keluar-keluar lagi. Itulah yang kita bimbang, itulah yang kita takut para jemaah sekalian. Tamatlah perbincangan 5 faedah daripada ayat 4 sehingga ayat 6. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan bincang tentang malaikat-malaikat yang memikul aras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.